Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak apakah yang dimaksudkan dengan ICT. Baiklah, ICT merupakan akronim atau singkatan daripada Perkataan Information and Communication Technology yang bermaksud teknologi komunikasi maklumat. Definisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat dengan menggunakan perantaraan teknologi. Baiklah, seperti yang diketahui, penggunaan ICT merupakan salah satu medium yang sangat penting dalam kehidupan pada zaman ini. Hal ini kerana kemajuan teknologi maklumat dan telekomunikasi juga meningkatkan kualiti dan produktiviti keluaran industri kita. Perkembangan bidang ICT secara langsung atau tidak membantu meningkatkan produktiviti manusia. Semua kerja dapat dijalankan dengan cepat, tepat serta dengan kesilapan yang amat minimum. Misalnya, aplikasi perbankan online, perbelanjaan elektronik, transportasi berbaris aplikasi dan layanan lainnya yang mampu memberikan keselesaan dan kemudahan dalam kehidupan seharian. Okey, itu sahaja daripada saya, sedikit sebanyak tentang apakah yang dimaksudkan dengan ICT. Seterusnya saya akan mempersilakan rakan-rakan saya untuk menerangkan lebih lanjut tentang permasalahan ataupun isu tentang apa yang kami kaji. Tema 1. Antara sebab kumpulan kami memilih soalan bagaimanakah media sosial memainkan peranan dalam membentuk persepsi individu terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kesepatuan nasional. Okey, kami memilih soalan ini kerana kami mendapati satu artikel yang membuat kajian bahawa mereka menganalisis tentang platform media sosial yang memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi individu terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kesepatuan nasional. Oleh itu, media sosial juga mempunyai pelbagai rujukan untuk memberi pandangan yang seimbang. Soalan yang kedua, kami memilih ialah, adakah penyebaran maklumat palsu di media sosial boleh memberi kesan-kesan negatif terhadap perasaan kesatuan dalam kalangan rakyat Malaysia? Okey, kami memilih soalan ini kerana ia mengetengahkan isu yang relevan dan menyentuh aspek kesatuan masyarakat Malaysia. Namun, dengan penyebaran maklumat palsu di media sosial, terdapat risiko merosakkan persepsi dan perasaan kesatuan dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, pemahaman dan kesedaran terhadap kesan negatif ini perlu ditingkatkan untuk menjaga integriti perasaan kesatuan di dalam masyarakat. Sebab kumpulan kami memilih soalan yang ketiga ialah, apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan penggunaan media sosial dapat menyokong dan tidak merosakkan kesepaduan nasional? Okey, kami memilih soalan ini kerana penggunaan media sosial menjadi semakin meluas dan langkah-langkah untuk memastikan kesepaduan nasional melalui literasi media dan penggunaan bertanggungjawab perlu difahami dan dilaksanakan secara meluas di kalangan masyarakat. Berdasarkan analisis satu, kita dapat lihat bahawa media sosial memainkan peranan yang penting dalam membentuk nilai-nilai kebangsaan dan kesepaduan nasional. Menurut Pensyarakanan Universiti Sains Islam Malaysia menyatakan bahawa media sosial merupakan satu medium yang baik untuk bersosial dan mengeratkan hubungan sesama manusia. Hal ini kerana apabila kita menggunakan media sosial, kita dapat berhubung dengan insan-insan yang tersayang walaupun kita berada di jarak yang jauh. Selain itu, penggunaan media sosial juga menyumbang kepada pembangunan komunikasi yang kukuh antara pengguna, rakan sekerja dan masyarakat. Ini kerana kita dapat bekerjasama dengan mudah dan berkongsi maklumat secara teratur dengan menggunakan teknologi yang canggih pada zaman kini. Selain itu, media sosial juga memberi impak dalam cara berkomunikasi dari segala bidang seperti komunikasi pemasaran, komunikasi politik, komunikasi dalam sistem pembelajaran. Sebagai contoh, kita dapat ambil daripada pembelajaran dalam talian, kita dapat menggunakan sebaiknya dengan mencari maklumat dan berkomunikasi secara alam maya dengan baik. Analisis yang kami dapati juga ialah jika seseorang itu menggunakan media sosial secara tidak terkawal, ia akan memberikan impak yang negatif kepada penggunanya. Sebagai contoh, ia akan menimbulkan ketidaksetujuan, kekeliruan dan ketegangan di kalangan rakyat Malaysia kerana ketidakfahaman mereka tentang sesuatu perkara. Seterusnya, banyak akan berlaku penyalahgunaan media sosial seperti seseorang itu memuat naik berita palsu tentang individu yang tidak bersalah dan akan menimbulkan fitnah serta akan jatuhlah air muka seseorang yang tidak bersalah itu kerana berita palsu tersebut. Menurut artikel daripada Astro Awani, berita palsu lebih mudah tersebar dengan pantas. Banyak info yang tidak sahih yang dapat kita ketahui seperti isu MH370, MH17 dan kini isu pandemik COVID-19. Ia amatlah berbahaya, jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Analisis yang kami dapat simpulkan berdasarkan tema 1 ialah berkaitan media sosial. Apakah langkah untuk mencegah kesepaduan nasional daripada berundum? Okey, berdasarkan buku Proceeding Seminar Antarabangsa Dawah kali ketiga, penulis menyatakan bahawa kerajaan Malaysia mengambil langkah awal dengan menerbitkan pelbagai garis panduan supaya agensi kerajaan tidak terkecuali
menggunakan media sosial sebagai medium komunikasi. Selain itu, pihak kerajaan menguatkuasakan undang-undang jenayah cyber bagi memantau penyalahgunaan di media sosial yang kian merembak, yang kian berleluasa pada zaman kini. Menerusi berita harian, kesalahgunaan saluran media sosial semakin meningkat. Jadi SKKM akan bekerjasama dengan syarikat penyedia platform media sosial supaya mengekang penyebaran kandungan berunsur maklumat palsu dan ucapan yang tidak bermoral. Tema 2 adalah pendidikan digital. Apakah itu pendidikan? Pendidikan digital memainkan peranan dalam era modernisasi ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, siswa perlu dilengkapi dengan literasi digital untuk menghadapi peredaran zaman. Keahlian dalam menggunakan internet dan sumber daya digital sekaligus dapat mengembangkan pengetahuan teknologi untuk generasi baru. Soalan pertama, bagaimanakah integrasi pendidikan digital dalam kurikulum dapat membentuk pemahaman yang mendalam mengenai kesepaduan nasional di kalangan pelajar? Soalan pertama ini dipilih kerana soalan pertama ini memegang peranan yang strategik dalam membentuk pemahaman mengenai kesepaduan nasional di dalam kalangan pelajar. Selain itu, pembelajaran secara digital ini menjadikan lebih teratur dan memberi kesan yang positif sekaligus dapat memupuk dan pemahaman pelajar. Seterusnya, soalan kedua, adakah terdapat cabaran dalam melaksanakan pendidikan digital secara menyeluruh untuk memastikan setiap pelajar mendapat manfaatnya? Soalan ini dipilih asbab untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam cabaran pelaksanaan pendidikan digital. Di samping itu, soalan ketiga, apakah peranan-peranan komponen kebangsaan dan kesepaduan dalam bahan pengajaran digital untuk memperkukuhkan identiti kebangsaan? Hal ini kerana dapat membantu meningkatkan jati diri pelajar dan kemenjadian seseorang pelajar itu sendiri dalam pelbagai impak seperti dalam pembelajaran mereka sendiri. Okey, kita teruskan pada analisis yang kedua, iaitu pendidikan digital sebagai pemangkin kesepaduan nasional. Menurut jawapan ChatGPT, pendidikan digital dalam kurikulum dapat membantu pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesepaduan nasional di kalangan pelajar dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi dan perspektif adalah benar. Hal ini kerana teknologi pada masa kini lebih mudah diakses serta mudah untuk seseorang pelajar mendapatkan info-info dan maklumat terkini. Akan tetapi, terdapat juga cabaran dalam melaksanakan pendidikan digital secara menyeluruh untuk memastikan setiap pelajar mendapat manfaatnya. Okey, baiklah. Antara cabarannya adalah kos internet yang tinggi serta peralatan digital yang mahal. Okey, baiklah. Seterusnya, peranan-peranan komponen kebangsaan dan kesepaduan dalam bahan pengajaran digital berfungsi sebagai tunjang penting dalam memperkukuhkan identiti kebangsaan pelajar. Integrasi nilai-nilai kebangsaan, sejarah dan budaya ke dalam kurikulum digital memainkan peranan dalam membentuk pemahaman mendalam tentang identiti nasional. Oleh itu, pembelajaran digital yang menggabungkan elemen kebangsaan dapat meningkatkan pemahaman pelajar tentang warisan budaya mereka. Kajian ini memberi gambaran tentang kesan ICT terhadap perpaduan negara. Tema pertama mendedahkan bahawa media sosial berpotensi menyatukan masyarakat melalui penyebaran maklumat, wacana awam dan pertukaran pandangan, tetapi ia turut membawa kesan negatif seperti penyebaran berita palsu. Tema kedua mengetengahkan cabaran melaksanakan pendidikan digital sebagai pemangkin kepada perpaduan negara, termasuk kos internet dan peranti digital yang tinggi. Berdasarkan analisis kedua-dua tema, cadangan termasuk melancarkan kempen kesedaran mengenai penggunaan media sosial yang bertanggungjawab dan cara untuk mencegah penyebaran maklumat palsu, serta menyediakan program bantuan kewangan untuk keluarga yang tidak mampu membeli peranti atau akses internet.